نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة صغور. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Wahzar aidan min ghishil khirfah. Fa innal ghish bil hirfati mazmumin syar'an. Wa qad rawa Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra fi suq ala subrati ta'am fa adkhala yadahu fiha fa nalat balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am faqala ya Rasulullah sallallahu asabathu as-sama qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas summa qala sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna. Dan hati-hatilah juga daripada penipuan di dalam pekerjaan, kerana sesungguhnya penipuan di dalam pekerjaan sangat dicela oleh syarak. Apa juga bidang yang kita lakukan, jaga jangan dia terlibat dengan dosa dan maksiat. Penipuan satu daripada dosa yang besar dan dia merupakan hijab. Dosa ni ialah menghijab, menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada bala yang besar dalam diri manusia apabila dia terdinding dengan Tuhannya. Dan dinding itu terjadi daripada apa? Iaitu hijabuz zunub. Ya, hijab segala dosa yang kita lakukan. Maka di sini ialah di antara dosa yang timbul daripada penyakit dalaman, qalbi yang kotor, qalbi yang tidak bersih, ya, iaitulah melakukan penipuan. Kerana sesungguhnya penipuan dalam pekerjaan sangat dicela oleh syarak. Sesungguhnya Imam Muslim radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dalam sahihnya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melalui sebuah pasar dan singgah pada satu longgok makanan seraya Rasulullah SAW memasukkan tangan yang mulia, Rasulullah seluk ke dalamnya dan tangannya merasa sesuatu yang basah. Lalu baginda lantas bersabda, apakah ini wahai pemilik makanan? Rasulullah menyatakan, ma haza ya sahib at-ta'am. Ni apa benda ni basah ni? Maknanya itu satu penipuan. Kalau diletakkan basah di atas, mungkin orang nampak, maka orang tak beli. Dia yang atas tu cantik, bawah tu tak elok. Dia jual sayur dia, atas cantik, bawah busuk, tengah busuk. Dan begitulah bermanda dalam bab penipuan ni berbagai-bagai cara dia ajar oleh nafsu dan syaitan untuk menipu. Dan dia menjawab, wahai Rasulullah SAW, makanan ini ditimpa hujan. Baginda bersabda, apakah sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak engkau meletakkannya di bahagian atas? Ya, kalau basah letak bahagian atas biar dapat orang lihat, orang berkenan dia ambil, kalau tak berkenan tak adalah mana dia ambil. Jangan dia ambil menyebabkan tidak redha. Sebab innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu antaradin. Reda meredai antara bai' dan mushtari, antara penjual dengan pembeli. Reda. Kalau tak reda dia tak sah akad jual beli. Mana ada unsur ghurur, penipuan di situ. Maka kalau dia ambil dengan penipuan, makan dia haram. Dia makan haram, kullu lahmin nabata minas sulti fan naru aula bi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari segi haram, maka neraka terlebih aula dengan dia. Itu maknanya sedikit saja dia punya penipuan, neraka tunggu dia besok. Ya, itu neraka akhirat. Neraka dunia apa dia? Hijab.
terhijab qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, gelap hati dia dengan sebab itulah hijabuz zunub. Jadi kenapa kamu tak letakkan di atas, kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kemudian baginda sallallahu pun bersabda, siapa yang menipu kami maka dia bukan di kalangan kami. Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu di kalangan kami, ada je kerja-kerja apa saja buat, ada saja masuk unsur kekotoran penipuan, falaisa minna, dia bukan daripada kami. Bukan daripada kami, mana bukan umat kami, mana umat yang kamil, yang sempurna ni. Wa ma'lumun anna kulla insanin ya'rifu fi khirfatih ma yaqa'u bihi at-taqwa wa ma bihi yaqa'ul ghish. Wa qad ja'ala Allah ta'ala al-'abd aminan 'ala nafsihi fi khirfatih fa iza ghasya khana dinah wa naqsah wan nasa ajma'in. Dan dimaklumkan bahawasanya setiap manusia mengetahui tentang pekerjaannya, semua tahu. Dia bagian pertukangan, dia tahu benda yang baik, benda buruk, apa penipuan dalam dia berniaga, dia tahu. Semua dia tahu. Bermakna dia kena buat yang terbaik, jangan ada unsur-unsur penipuan, sebab tu unsur kotor. Kalau ada penipuan menandakan hati dia kotor. Kalau hati kotor, macam mana dia nak jalan makrifat dengan Tuhan? Situ pergi dia. Dan apa yang bertepatan dengan takwa dan apa yang berbentuk penipuan, pekerjaan yang dibuat tadi adakah betul-betul maknanya keluar daripada hati insan yang muttaqi, mana betul-betul bertakwa kepada Ta'ala, iaitu yang berjaga. Takwa ni mana apa? Beringat, berjaga. Bahawa Melayu saya sebut takut. Mana beringat, berhati-hati. Sayyidina Umar menyatakan bahawa takwa ni, kamu lihat orang yang berjalan di dalam padang belantara hutan, dalam belantara hutan yang banyak dengan duri, maka bagaimana kamu lihat dia menyusun langkah? Tentu dia akan langkah dengan cermat, perlahan-lahan, setapak demi setapak. Dia tak kegedah je habis jawab dia. Dia tahu duri banyak, dia pakai gedah je, jawab dia melekat banyaklah duri di kaki dia, berdarahlah kaki dia, bisalah kaki itu, boleh tahan. Tapi kalau duri maksiat menyocok kalbi insan, habis insan, rosakan, menyebabkan rosak kontak hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa yang pertama apa? Disebut dalam Hidayatul Azkiyah, taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarril hailah. Takwan ilah, takut ke Tuhan ni midar, paksi, tempat berpusingnya segala kebajikan dunia akhirat. Takwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarril hailah, dan mengikut akan nafsu syar, kejahatan. Hail tu hijab, dia mendinding. Dan tidak ada bala paling besar, celaka paling besar dalam hidup manusia bila qalbi insan terhijab dengan Allah Ta'ala. Dan hijab dipanggil hijab apa tadi? Hijabuz zunub, dosa. Itu menyebabkan dia terhijab. Apa jenis dosa? Kecil, besar, zahir, batin, semua dia hijab. Dia Tuhan, dia jadi mahjub, dia terhijab dengan Tuhan. Tapi terhijab dengan Tuhan itu bala paling besar. Hati akan jadi gelap, hati akan jadi jauh dengan Tuhan, akhirnya akan jadi buta, wal-ayazubillah. Oleh sebab tu jangan didekati unsur-unsur maasi, maksiat zahir dan batin. Ini setengah daripada dia. Iaitulah masalah berhati-hati dalam terjebak dengan penipuan yang sangat-sangat disukai oleh nafsu dan syaitan. Dimaklumi bahawa setiap manusia tadi mengakui tentang pekerjaannya, dia tahu selok-belok kerja dia. Orang darat tahu kerja darat, orang laut tahu kerja laut. Maksud dia tahu apa yang baik, apa yang sebaliknya. Apa yang bertepatan dengan takwa, mana yang cantik, benda yang maknanya membawa kepada keridaan Tuhan, dan apa yang berbentuk penipuan. Dan sesungguhnya Allah SWT menjadikan seorang hamba itu seorang yang amanah ke atas dirinya. Dia kena jaga diri dia, jangan terlibat dengan benda yang dimurkai oleh Allah SWT pada pekerjaannya. Maka apabila dia menipu nasaya, dia mengkhianati agamanya. Dia melakukan penipuan, mana dia mengkhianati agama, dirinya sendiri dan manusia seluruhnya. Maknanya pengkhianatan itu adalah perkara yang sangat-sangat besar. Penipuan adalah benda yang sangat-sangat besar risiko ni.
dan merupakan qalbi orang yang mahjub. Orang yang ada dalam hati ada penipuan, suka menipu, mana dia masuk golongan mahjubin. Orang yang memang terhijab dari Tuhan, dia tak kenal Tuhan. Dan kalau cerita pada dosa pun dia buat pekak, dia buat bodoh, dia tak kenal sebab tak ada tangkapan dalam kotor. Itu Allah. Islam itu agama yang bersih. Al-Islamun nazif. Fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa an-nazif. Islam adalah agama yang bersih. Fatanazzafu. Wajib kamu kena melakukan pembersihan. Fa innahu la yadkhulul jannah illa an-nazif. Tak akan masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Ya. Kemudian satu lagi kata Tuan Pengarang, waqad qalu kullu man nasaha fi hirfatih wa lam ya'tamid 'alaiha barakallahu lahu fi ra'si malih min haitsu la yash'uru hatta yasira min awsa'in nasi malan wa man ghasya khilfatah in kashafa haluh wa tabaddadat barakatuh wa sara an qaribin yudrabu bihil masal yudrabu bihil masal fil khumul lianna Allah Ta'ala ja'ala al-faqr fil ghish wal barakatu fit taqwa. Sesungguhnya mereka berkata, setiap orang yang jujur dalam pekerjaannya dan tidak bergantung ke atasnya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkatinya pada modalnya sekira-kira dia tidak menyedari hingga dia menjadi manusia yang paling kaya. Dan siapa yang menipu dalam pekerjaannya, nescaya pasti terdedah kelakuannya, akhirnya orang tahu, dan hilang keberkatannya, dan jadilah dia sedikit masa nanti antara orang yang dikenang tentang kegagalannya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kefakiran hasil daripada penipuan. Mana hasil penipuan dia takkan berkat, akan jadi kepapaan yang menimpa dia. Ya, keberkatan hasil daripada takwa. Keberkatan adalah hasil daripada takwa. Orang tanya itu orang kafir penuh dengan penipuan sampai dia kadang-kadang terkeluar mulut setengah mereka, tak ada tipu mana ada untung. Nak jawab macam mana? Kaya raya, ya, bangunan besar-besar, kadang dia melalui penipuan, riba, macam-macam. Macam ni nak jawab? Benda tu tak ada nilai, tuan-tuan. Ya, ingat kita bahas ni nilai, makna nilai Islam, bukan nilai nafsu. Ya, benda tu walaupun sedikit pada zahir, pada hakikat dia adalah banyak pada maknan. Ya, pada makna tengok tu. Apa yang didapat oleh orang kafir tidak ada harga. Ya, faham? Tuhan beri kita dua, satu dengan cara rahmat dan satu secara istidraj. Yang orang kafir dapat tu semua istidraj, permuaan Tuhan beri. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tak lama ke dia ambil. Ya, besok gentak baling dalam neraka jahanam lagi. Habis cerita. Nak macam tu? Kita tak nak. Kita nak benda yang ada kualiti, walaupun nampak sedikit, ya, pada zahir, tapi besar pada makna. Benda halal besar pada makna, kan? Bukan senang, harga cukup mahal. Ya, benda halal ni harga cukup mahal, dapat di akhir zaman. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman rizqun halalun wa akhun yasaqubi. Aqallu ma, sedikit sangat, kata baginda salam, benda yang dapat akhir zaman apa dia? Rizqun halal, rezeki yang solid betul. Si Hasan Al-Basri mengatakan zaman dia, kalau aku jumpa sebuku roti yang betul-betul halal, insya-Allah dengan izin Allah aku boleh obat 1000 penyakit. Bermakna zaman dia tu dah goyang. Zaman kita kan goyang, terlingkup terbalik jahanam kan. Ya, zaman kita nak terlingkup terbalik. Ni kita ambil ada terlibat, sini kita pusing ada terlibat, ya. Kepala-kepala manusia yang tak ada rupa pada insan, banyak kepala haiwan banyak.
ya, penuh dengan penipuan dan sebagainya. Sebab hidup dia bermotifkan nafsu, jadi banyak, jadi senang, jadi apa, habis tu dipandu oleh nafsu. Itu yang Quran kata, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu tak lihat gaya Muhammad SAW, mereka yang mengambil nafsu sebagai Tuhan, dia bertuhankan dengan nafsu. Ini tak masuk kira lain. Apa yang dapat oleh orang kafir itu tak ada nilai langsung, tak ada nilai langsung, dengan bangkai-bangkai lagi baik ini. Walaupun nampak, sebab Allah Ta'ala banyak sebut dalam Quran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, la tamuddanna ainaika ila ma matta. Banyak ayat Quran sebut, kau jangan pandang jeling-jeling kepada orang kafir, tak ada nilai. Jangan kau rasa besar apa yang bertangan kafir, teman pandangan kamu sudah silap. Yang ada nilai pada pandangan yang ada pada tangan orang mukmin. Orang mukmin dia ambil bertapis, benda yang mahal, kualiti. Ya, orang kafir tapi haram semua dia sebat, kan? Habis semua dia sebat. Babi dia makan kan. Ya. Budak tukar pula apa? Lembi apa nama? Nama macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang ni pelik-pelik betul. Ya, dia kacuk dengan babi lah. Dulu kambing. Ya, kambing. Dia ambil kambing bulldog, dia cacuk dengan kambing. Lah telinga dia panjang. Ingat kambing, buat kekah lah tu. Dia macam rasa. Bubur kambing kacuk babi. Abu hukum PK kita, tiap-tiap yang kacuk dengan tu menjadi najis mungal lazah dia. Ada orang kafir macam-macam jahat. Kafir ni syarrad dawab kan, inna syarrad dawab. Sungguh binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi allazina kafaru. Tu Quran cok. Ya, orang kafir standard dia binatang paling jahat itulah dia. Kan? Tak jahat kan? Yang sekarang bergasak ni hentam Yahudi apa dia tu? Tak orang kafir kan? Ya, al-kufar millatun wahidah. Kafir ni kafir Yahudi ke, kafir Nasara ke, kafir Buddha, kafir apa Hindu ke, binatang kafir apa, ya, millatun wahidah, satu ya kafir awak ni. Sama je kan. Ya. Tu. Jadi mereka tidak mengenali, mereka buta dengan benda. Jadi jangan menilai banyak segi kuantiti, kena kualiti. Allah. Dinakkan rezeki berkat. Begitu juga bala yang kena tak sama, dan bala yang kena pada orang mukmin itu litakrib, Tuhan nak ampirkan dia kat Tuhan. Bala yang kena pada orang kafir itu litakzib, memang Tuhan nak azab dia sebelum dirumban dalam neraka jahanam tu. Kalau dia tak bertobatlah, dirumban neraka jahanam. Jadi bala itu tak sama. Pemberian pun tak sama. Pemberian adakala dalam bentuk nikmat, diambil cara yang betul dengan halal dan diguna cara yang baik, ada keberkatan cantik, itu yang besar nilai. Ada pun yang tak ada, tak tahu halal pakai sebat aja banyak, itu tak. Itu, kalau gitu kita tertipu lah tuan-tuan. Orang beriman jangan kita mengukur dengan ukuran nafsu. Itu habis kita. Kita kena ukur dengan ukuran iman, ukuran makrifah. Ya, bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Itu dia. Sesungguhnya mereka berkata, setiap orang yang jujur dalam pekerjaannya dan tidak bergantung ke atasnya, dia bergantung hanya kepada Ta'ala, nasaya Allah Ta'ala memberkati dia. Ya. Tak kata menambah-nambah banyak lagi kaya-kaya, kan? Dia berkat, ziyatul khair, bertambah kebajikan. Pada modalnya segi kira, dia tidak menyedari hingga dia menjadi manusia yang paling kaya. Laisal ghina an qasatil arad walakin ghinal qalb. Bukanlah kaya tu kalau arat banyak macam benda, juta-juta, bilion duit, dan banyak duit dipanggil jutawan, banyak harta panggil hartawan, bukan. Ya, walakin ghinal qalb, kaya hati. Apa makna kaya? Tidak memerlukan, tidak bergantung. Tu hati para awliya. Dia tidak bergantung pada makhluk, dia bergantung hanya Tuhan. Tu kaya sebenar. Kalau sekiranya dia kaya, jutawan, 7 keturunan tak habis makan, tapi dia ada sifat tamak, itu dipanggil al-faqrul hadir. Fakir yang sentiasa hadir dalam kepala dia, tak cukup, walaupun harta dia tak habis makan. Jadi dia sentiasa berhajat. Sifat berhajat ni sifat tamak, berhajat nak, itu sifat fakir. Ya, itu fakir, al-faqrul hadir. Fakir yang sentiasa hadir dalam kepala dia. Itu kita tak nak benda tu. Ya, ukuran orang Islam lain, ukuran yang Tuhan suruh ukur dengan cara dia, bukan ukur dengan mereka yang jadi penyembah nafsu kan. Dan sesiapa yang menipu dalam pekerjaannya, nasai pasti terdedah kelakuannya. Ya, kok mana dia pusing, akhir orang tahu jugalah. Ya. Berapa kes banyak lepas-lepas tak lepas, akhir sangkut juga kan. Ya, atas dunia kalau silat atas dunia sangkut lagi lah. Ya, akhirat nak lagi kan. Ya.
Tak ada lubang cacing boleh lagi lah. Habis. Dan hilang keberkatan yang kita takut. Dan jadilah dia sedikit masa nanti akan orang yang dikenang tentang kegagalan dia. Siapa yang gagal? Orang yang gagal mengawal nafsunya. Orang yang tidak dapat membentuk ubudiyah, itu yang gagal. Ya, kejayaan apabila insan dapat membentuk ubudiyah, kehambaan kepada Allah, itu insan yang berjaya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dia berjaya menterjemahkan ubudiyah, maka dia orang yang berjaya dalam hidup. Dia gagal menterjemahkan ubudiyah kepada Allah, orang tu gagal dalam hidup. Iaitu ukuran kita, ukuran yang tertinggi daripada Allah Ta'ala, bukan ukuran otak manusia dibalut dengan najis nafsu kan. Allah Ta'ala menjadikan kefakiran hasil daripada penipuan dan keberkatan hasil daripada takwa. Bila takwa ada keberkatan, Tuhan akan beri, ya. Dan tadi waqad hasan masyaikh salafan wa khalafan ala amalil khilfah, ya, tab'an lil Qur'anil azim wa sunnatil syarifah, wa ashhadahum bi zalika sadatul syazuliyah. Fakana Syekh Abul Hasan Asy-Syazuli rahimallahu taala radhiyallahu anhu qaddasallahu sirra yaqul man iktasaba wa qama bil faraid rabbi ta'ala alaihi faqad kamulat mujahadatuh. Wa kana Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an qaddasallahu sirra yaqul alaikum bis sabab wal yaj'al ahadukum makkukah, ya, makkukahu subhatah wa qudumahu subhatah wal khiyatatu subhatah was safaru subhatah. Sesungguhnya para masyayikh jamak dari kalimah apa? Syekh, syekhun, syekhani, syuyukh, syekhun, syekhani, masyayikh, syuyukh, asyiyah, atau semua jamak ada. Sesungguhnya para masyayikh, syekh bermakna kalau berlurah man balagha arba'in, orang sampai umur 40 itu panggil syekh, ya. Macam pada 40 panggil syekh. Kalau belum 40 dia panggil syekh. Ya, takut jadi syekh bintan. Tahu? Syaitan dia. Syekh syaitan. Itu umur 40. Tapi kalau satu lagi Islam, man balagha rutbatan, mereka yang sampai satu rutbah, makam yang tinggi, sama ada zahir atau batin. Kalau makam ilmu, walaupun dia budak lagi, ya, dia boleh panggil syekh. Umur 15 tahun dah boleh jadi mujtahid mutlak. Siapa dia? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i 15 tahun dah jejak kan ni. Mujtahid mutlak tu. Manis tambata bi qawaidih. Mereka yang boleh istimbat dengan kaedah di sini. Ya, kalau mujtahid fatwa tarjih tu manis tambata bi qawaidi imamihi. Dia istimbat hukum dari kawaid imam. Ini dia sendiri punya kaedah. Imam Syafi'i 15 tahun dah jejak. Walaupun pintu ijtihad tidak dibuka, tak ada siapa sampai sekarang. Ya, tak ada siapa sampai. Wahabi lagi tak sampai. Wahabi ni gila babi lah. Ya. Al-Imam Al-Suyuti yang mengarang kitab Al-Asbah wa Nazail, Qawaidul Fiqhiyah. Dia pernah istiqlal. Dia nak asing nak keluar mazhab Syafi'i, nak buat kaedah ni. Dia buat kaedah kena kaedah Imam Syafi'i. Dia buat kaedah kena kaedah Syafi'i. Buat kaedah kena kaedah Imam Syafi'i. Akhirnya warid sampai. Ya, dia mimpi, ya, satu bangunan istana yang sangat cantik, hanya bertiang dengan 4 tiang. Faham dah, cukup lah 4 mazhab, tak payah lagi dah. Dia undur balik masuk Syafi'i. Setara dia tu undur balik. Ini buat hafal 2-3 hadis. Sahih. Nak ke mazhab pula otak kau. Tu gila panggil dan ni. Anak ingin ikut Rasulullah SAW. Kau ikut Imam Syafi'i, kami ikut Rasulullah. Kan? Wah, bunyi lain macam tak ni. Ya. Kita ikut hadis, bukan ikut Syafi'i. Wah. Ya. Habis orang ikut Imam Syafi'i tu apa kes ni, tak beramal dengan hadis. Oh, ikut Imam Syafi'i itu beramal dengan hadis lah bangang. Hadis sahih, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Tu hadis sahih untuk jumpa. Siapa ijtihad, kita ikut Imam Syafi'i ke apa? Dia kata kau ikut Rasulullah maksum, kau ikut Imam Syafi'i tak maksum. Hanya awak kan.
Jangan jawab. Kami ikut Imam Syafi'i bukan ke maksum bangang. Kami ikut Imam Syafi'i ke ijtihad. Ya, kes ijtihad. Pintu ijtihad dibuka Rasulullah SAW. Man ijtahada fa asaba. Siapa ijtihad tepat kena falahu ajran, 2 pahala dapat. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ijtihad tapi salah boleh pahala tuan-tuan. Mana benda ijtihadi bukan benda qat'i. Itu kena ngaji lah dengan fiqh kan. Salah juga. Macam-macam tuan-tuan ni. Sergam kampung. Imam Syafi'i bukan maksum. Wah, nak ajar kita macam jahat tu pula. Aku tahu lah Imam Syafi'i maksum. Ya, kalau Rasulullah aja maksum, memang orang tahu tu tak payah cerita. Tapi kes orang ikut Imam Mazhab ke apa? Bukan ke maksum. Ke ijtihad tuan-tuan ni. Pintu ijtihad Rasulullah buka. Nak ceritakan di sini apa sini? Sesungguhnya para masyayikh salaf dan khalaf. Salaf 300 tahun ba'da wafatin Nabi SAW. Setengah kata 500 tahun. Kemudian 300 tahun lagi atau 500 dipanggil khalaf. Kemudian lagi lepas tu mutaakhirin. Kita semua ni buat penghujung kan. Buat hujung di kota-kota banyak. Mereka galakkan untuk melakukan pekerjaan kerana mengikut Al-Quranul Azim dan sunnah ya Rasulullah SAW yang mulia. Ya, lepas tu Sayyidina Umar kata, aku amat menyampah menengok pemuda yang menganggur. Itu kalam Sayyidina Umar. Ya, duduk makan asbab tak apa, rohani kita tajrid. Rohani duduk makam tajrid. Ya, zahir duduk makan asbab, tak ada salah. Kita nak pakai rohani sampai. Ya, ni kan duduk zahir macam tajrid, rupa rohani duduk asbab, bergantung asbab. Jadi maknanya mengikut Quran dan sunnah yang mulia, dan hal ini mereka itu telah dibuktikan oleh pembesar-pembesar Syazuliyah, ya, pengikat dan tarekat Syazuliyah. Syekh Abu Hasan Asyid Imam tarekat Syazuliyah atau Syazuliyah, guru bagi Sayyidi Ahmad bin Idris, adalah Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu an berkata, siapa yang mengusahakan pekerjaan, dia bekerja ke darat, ke laut, bertani ke apa kan, dan melaksanakan kefarduan, ya, dia masuk bidang apa, perniagaan, bisnes, ada mengaji bab muamalat, dia kena ngaji dalam babul buyuk, ya, dia nak berniaga, dia kena ngaji bab perniagaan. Dia nak apa, semua kerja yang kita nak masuk, kita wajib mengetahui selebih hukum hakam dalam bidang tu. Jangan bekerja aja, ana syekh, oh ikut sunnah Nabi berniaga, hukum niaga pun tak ada akad. Ya, antara Syafi'i, ana Syafi'i syekh, habis akad apa perukun akad. Ya, dia beli barang kan, kadang dah keluar macam akad, ana jual dia, ana beli, kau jual apa? Ya, kau jual babi dia. Ya, bukan nak yang ana tu talwin, 4 syarat kan. Dia kena apa? Kena akad, kan? Kena ijab, ada kabul, ada khitab, ya, kena sebut saman, musman, ya, baru sah saya jual. Ya, ni akad. Kata siapa akad tu baik, ya, saya jual. Kena sebut barang ini musman, ya, kena sebut saman, harga dia berapa, kena ada khitab pada entah, ana jual barang ni pada entah dengan harga sekian, baru sah. Ni saya jual ya, oh saya beli. Jual apa? Beli apa? Berapa harga? Ni kan Syafi'i, ni Syafi'i nama dia. Kasi Syafi'i terkajang belakang kau itu. Jangan sebarang kan ni. Ya. Kalau tak nak pakai itu, nak pakai mu'atah, 3 mazhab ada. Inamal bai'u antaradin. Sungguh jual beli itu rida marida. Ar-rida amrun khafiyun. Ada buat fiqh gitu. Amrun khafiyun. Rida ni benda tersembunyi. Diterjemahkan dia bil aqdi. Itu kita kena akad. Kalau 3 mazhab, rida amrun khafiyun, diterjemahkan apa? Bil mu'atah. Berapa harga? 500. Kita mau bagi 300. Dia kejar tak? Woi, 200 lagi. Mana tak reda? Bila urut 500, dia tengok 500, dia senyap. Mana dia reda? Jadi tempat khilaf di mana? Makna reda. Menterjemahkan apa reda? Syafi'i reda, Imam Syafi'i reda dengan apa? Bil akad. Ada imam lain reda bil mu'atah. Itu di situ dia punca mana kekhilafan ulama dia. Beza dia. Itu dipanggil ijtihad. Fiqh mana apa? Ma'rifatul ahkam syariah allati tadi kuha ada ijtihad, mengenal hukum syariat yang jalan di ijtihad, itu fiqh. Kalau as-salatu wajibah tu kan fiqh kan. Tu dah nas, la ijtihad bil nas, tak ada ijtihad bil nas. Dah tetaplah benda tu. Dia benda yang ada ijtihad tu. Habislah tu ya.
Sufi ada ijtihad dia pula. Ya. Akidah Usuluddin ada, mujtahid bagian tu masing-masing ada tu. Siapa yang mengusahakan pekerjaan dan melaksanakan kefarduan, difardukan Tuhan ke atas dirinya, maka sungguhnya telah sempurna mujahadah. Nampak tu. Ya, kita berniaga. Mujahadah itu apa? Dan perniagaan. Oh, 1001 macam penipuan boleh berlaku kan. Kat barang boleh, kat harga boleh, kat timbangan macam-macam boleh cekik kan. Ya. Dia jual pakai timbang lain, dacing lain, dia beli pakai dacing lain. Wah, macam-macam tu. Semua boleh jadi tu. Ya, tapi tak, dia tak buat. Dia betul-betul dia itu mujahadah. Ya, melawan nafsu. Supaya jangan ada elat, menipu dan mengambil untung secara haram. Ada sahabat saya kan, dia kerja ambil bengkel, tender bengkel, apa nama tu, pegawai tentera, ya, bengkel tentera, dia ambil tender tu. Jadi budak-budak ni ada yang nakal. Bila dia bawa satu kerosakan, kita kena bagi dia air. Dia bawa kita kan kena ulur sikit kat kedai kita, tak bagi kan dia buat hal. Kita baiki brek, dia langgar ni pokok. Dia kata brek tak betul, padahal ni nak duit. Ya. Sampai akhirnya dia tak begitu, dia pergi kedai lain. Pergi kedai Cina, dia cerita dia, dia main bil. Ambil lah. Oh, barang 10,000, letak 20,000. Bayar 10,000, bagi dua, seorang 5,000. Habis kan. Dan benda hati wakil rakyat, dia orang cerita, ya, reba dia boleh akal ke dia kan. Sebab apa? Tak ada amanah. Bila kalbi wasak, semua wasak kan. Ya. YB kan dia tahu apa tu, dia cabut gini pelak. Oh, Datuk, ini kita kena general overhaul lah tu. Ya ke? Pergi bawa gantung kat kedai seminggu. Gantung je, pelak dia cabut je. Berapa? 7,000 tu. 7,000 dia bagi dengan tu kisah 3,500 tu. Itu cekik darah haram menjendan. Ya, mana ruang tu bila-bila rasa boleh buat. Tapi dia jaga, dia tak buat, dia kawal nafsu dia tu mujahadah menjen. Itu dia panggil apa? Kamulat mujahadatu. Sempurnalah mujahadah dia, mana dia lawan nafsu dia untuk mengambil secara yang tidak bersih. Itu semua ada maknanya, ya. Dan adalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, guru bagi siapa? Ia itulah ulama terbesar kita, Syekh Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Dia kata, aku tidak pernah berpisah dengan rohani Rasulullah SAW selama 30 tahun. Kalau aku berpisah, rebah aku. Ya? Rohani dan semua main rohani, bukan main jasad. Ni ada pula kata tawasul, orang pergi tawasul bukan tawasul dengan kubur. Kita tawasul dengan apa? Aulia, rohani dia. Rohani mana dia mati dan ya, roh mati ke? Kan kekal yang arif kan. Kekal yang arif, Tuhan kekalkan, mana dia mati roh. Yang mati jasad, kena bangkit balik. Roh dia tak mati, dia pindah alam. Ya, kita bertawasul dengan rohani kan. Kemudian dia buat tuduh pula, kita tawasul rohani. Dia tak tahu, dia tak kata tawasul rohani, dia kata tawasul dengan kubur. Siapa nak pergi sembah kubur? Tak ada gila nak pergi sembah kubur. Ya, tak ada gila nak pergi sembah kubur. Orang tawasul kubur tu sembah kubur. Dia tuduh orang sembah kubur tu macam mana? Kalau kata orang sembah kubur, aku nak tanggungjawab. Siapa sembah kubur? Kita tawasul. Ya, sebab ada ilmu munazarah, apa kalam orang, jangan kita terjedah. Kena tahrilul murad. Ya, orang cakap gini, kena tanya apa maksud Tuhan kata. Baru kita bahas. Kalau maksud dia tidak mukhalif li syar'i, tak ada masalah. Kalau dia menyalahi, baru kita bahas. Ini kita tak tahu apa tujuan orang, kita tembak tak betul, kita bangkit. Ini Wahabi punya pegangan. Orang cakap lain, dia tafsirkan salah, kemudian yang salah tu dia letak atas kepala orang. Lepas tu dia hentamnya orang tu bid'ah. Ini jahat. Ya. Kau kena tanya apa maksud. Kau pergi kubur tu apa maksud? Sembah kubur ke? Kami bukan sembah kubur dah, kami bertawasul dengan ahlillah kan. Dia kata tawasul dengan orang mati dengan hidup. Mati hidup apa dia beza? Mati pun tak ada memberi kesan, hidup pun tak beri kesan. Dan al-mu'assir huwallahu ta'ala. Takkan kita tak kerti ilmu tauhid kan? Yang memberi taksir ialah Allah, bukan makhluk. Nabi pun tak beri taksir. Kalau Nabi boleh beri hidayat ni, kalau innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Rasul boleh beri hidayatul muwasilah, habis orang beriman. Rasul sangat kasih pada umat. Hidayatul muwasilah tu hak Tuhan, bukan hak kita. Kita hanya ada Allah Ta'ala beri, itu hidayatul tariq, tunjuk jalan ni baik ni tak baik, nak masuk, oh itu kan kerja kita.
Rasul pun tak ada autoriti benda tu. Tu milik khas Allah Ta'ala. Tu pun kita kan tak tahu dan kan. Pergi tuduh orang sembah kubur apa. Orang Saman pun tahu kan. Ya. Ni musim Saman kan. Kita anak pergi tawasul, entah pergi tuduh anda sembah kubur. Saman kan nak? 15 bilion. Kaya kan, bangunan boleh bawa. Jangan main-main. Kalau sembah orang pergi tawasul, kita sembah kubur. Tak ada gila sembah kubur. Habislah tu ya. Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu berkata, lazim ke atas kamu dengan melakukan sebab. Baik, buat makam asbab, alaika bis sabab. Ya. Dan hendaklah seorang kamu jadikan ya turunannya sebagai tasbih. Ya, sentiasa. Ketibaan daripada pemusafirannya sebagai tasbih. Jahitannya sebagai tasbih, pemusafirannya sebagai tasbih. Maknanya apa? Sentiasa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia maknanya apa? Makam zahir asbab, tapi rohani dia sentiasa tajarrud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara banyak ya perjalanan para aulia illahi taala. Ya. Ada yang menenun kain, ada menjahit kain, ya. Ada yang berniaga dan sebagainya. Kalau Sayyid Abu Fat di Mesir lagi dahsyat kan? Wali besar tu. Dan tangan wali besar yang sentiasa setiap hari liqa dengan baginda SAW secara suri. Ya, Sayyid Abu Fat radhiyallahu anhu. Allah akan guru bagi Syekh Muhammad Faiz ni. Dia ada apa tuan? Telaga. Ya, 2 telaga minyak dia. Kita telaga air pun tak ada. Kaya tak kaya tuan? 2 telaga minyak dia. Jutawan, tapi wali besar. Bermakna Allah jadikan wali berbagai bentuk. Ada yang kaya-kaya pun ada peringkat pertengahan pun ada bentuk ulama pun ada bentuk orang fakir miskin pun macam. Ya, berbeza zahir, tapi batin sama. Rohani dia sentiasa dengan Allah tak putus. Abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad dia dengan makhluk macam-macam biasa dia. Ya, tapi hati dia sama, sentiasa. Ya. Dawamul khudur, kekal kehadiran dengan Ta'ala. Kemudian waqada jama'al ulama ila akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ada zaman bawah ni makan. Allah karim ya. Yeah.